الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita mengatur kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat lagi kita meneruskan perkongsian kita, masih lagi menggunakan buku Arba'in Tarbawiyah, 40 hadis yang berkaitan dengan tarbiyah, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini dan ketika ini dapat lagi kita mengecapi nama Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita merasai pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita, dan kita melihat kepada masyarakat kita pada hari ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah bagi keizinan lagi kepada kita untuk tadi kita sembahyang subuh berjemaah kan, bersama keluarga ataupun di surau ataupun di masjid. Alhamdulillah, itu juga merupakan satu nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan Allah pilih kita untuk sama-sama kita bangun untuk menunaikan salat subuh, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada pertemuan yang lalu, siri pertama dan siri kedua, kita membicarakan berkaitan dengan hadis yang disebut secara jelas kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan sedikit. Man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam mensyirikkan Allah Subhanahu dengan sesuatu yang lain, layaklah baginya syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita telah huraikan hadis ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini dia membicarakan berkaitan dengan cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam tajuk yang kecil ini, iaitu Salimul Aqidah. Tajuk kita Salimul Aqidah. Hadis yang pertama kita bacakan tadi, ini merupakan hadis yang kedua. Hadis yang kedua yang membincangkan berkaitan dengan cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa cabang keimanan, banyak ke, sikit ke, dan sebagainya. Dalam hadis Nabi SAW ini menyebut kepada kita secara jelas bahawa situ banyaknya cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga di sana ada cabang yang paling afdal dan juga cabang keimanan yang kita kata paling rendah, paling minimum di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita bacakan sedikit hadis yang berkaitan dengan merealisasikan 69 cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Okey, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Okey, saya ulang lagi sekali. Al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha
imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Saya ulang lagi sekali. Al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Hadis rawahul Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Okey, kita melihat kepada maknanya. Al-iman bid'un wa sab'un aw bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu terdiri dari 60 atau 70 cabang. Bid'un wa sab'un bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu mempunyai, kita kata, 70 atau 60 cabang. Fa afdaluha, dan cabang yang paling utama, fa afdaluha, cabang yang paling utama, yang paling teratas sekali, qaulu la ilaha illallah, adalah ungkapan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan cabang yang paling rendah sekali, imatatul adha 'anil tariq, adalah menyingkirkan halangan-halangan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah salah satu cabang daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis ini agak, kita kata, panjang sedikit. Tetapi panjang-panjang hadis ini pun dia membicarakan berkaitan dengan kita kata ada yang pertama, kedua dan ketiga. Apakah pertama, kedua dan ketiga itu? Kita tengok nanti. Kita tengok. Okey, secara kita kata umumnya dalam hadis ini menyebut iman itu mempunyai 70 ataupun 60 cabang. Dan cabang yang paling utama sekali, yang paling tinggi sekali adalah, kita kata, ucapan, ungkapan, tuntutan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah, wa adnaha, yang cabang yang paling minima, yang paling rendah sekali adalah imatatul adha 'anil tariq, kita mengalihkan halangan-halangan yang berada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan disebut lagi rasa malu itu merupakan sebahagian daripada cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 kat sini. Yang pertama, cabang keimanan yang paling tinggi, ucapan, ungkapan, tuntutan la ilaha illallah. Kita kata cabang keimanan yang paling rendah, yang paling simple, yang paling minima, kita ambil, kita alihkan sesuatu benda yang berada di tengah jalan, kan? Dan yang ketiga adalah, Nabi juga sebut secara jelas di sini, wal haya'u, dan rasa malu itu syu'batun minal iman, salah satu cabang daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kat sini, dan insya-Allah kita akan membicarakan ketiga-tiga ini dalam mungkin sesi ini sebahagian, dan sesi yang akan datang juga sebahagian. Sebab dia pembincangannya agak panjang sedikit, jadi kita akan ambil part ini apa, dan part yang kita kata akan datang tu apa, insya-Allah. Okey, dari segi penilaian hadis merupakan hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari, dalam bab Kitabul Iman. Dalam dalam Sahih Bukhari, dalam bab Kitabul Iman, Imam Bukhari telah meletakkan hadis ini dalam kitab beliau. Jadi merupakan hadis yang sahih. Begitu juga dengan kita kata Imam Muslim, beliau juga meletakkan hadis ini di dalam Sahih Muslim dalam bab mana menyatakan kitab iman. Kitab kita kata iman. Okay, jelas hadis ini merupakan hadis yang kita kata hadis yang sahih. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat, sedang pendengar penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian.
kita melihat sedikit kita kata penjelasan secara umum berkaitan dengan hadis ini. Okey. Iman adalah satu kesatuan yang terdiri daripada 60 ataupun 70 cabang. Ikut kepada hadis ini, iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun, 70 ataupun 60 cabang. Okey. Oleh kerana itu sebagai seorang Muslim hendaklah memahami cabang-cabang iman tersebut. Kita sebagai seorang Muslim, kita perlu memahami, perlu mengetahui, perlu belajar apakah cabang-cabang keimanan itu, kan? Yang disebutkan 60, 70 dan sebahagian dalam kita kata hadis yang lain atau pandangan ulama yang lain menyebut ada 69 dan sebagainya. Nanti kita akan bincang perkara ini insya-Allah. Jadi nak katakan di sini bahawa bagi seorang Muslim wajib bagi kita untuk mengetahui, memahami dan mencari apakah yang dikategorikan sebagai kita kata cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya bila kita buat satu perkara itu kita kata, oh, ini ada kaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada kaitan dengan kita kata beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak kena faham, dan kita cari, kita tambah baikkan kehidupan kita untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey. Jadi oleh kerana itu sebagai seorang Muslim hendaklah memahami cabang-cabang keimanan ini, mengukuhkan cabang-cabang prinsip yang menjadi kita kata pegangan utama keislaman kita, sebagai prinsip-prinsip utama kita kata keislaman kita. Dan dalam masa yang sama kita tidak memandang rendah sesuatu ungkapan, ucapan, sikap mahupun perbuatan yang baik yang merupakan salah satu cabang daripada keimanan. Dalam masa yang sama kita duk cari-cari, dengan kita abaikan perkara-perkara yang kita rasa remeh dan perkara itu perkara yang baik, kan? Walaupun kita kata benda ni simple je, tapi sebenarnya dia juga ada kaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita tengok benda simple ya, rupanya ada perbuatan itu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Hal itu kerana antara cabang-cabang kita kata keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara cabang-cabang tersebut dia saling kita kata berkait, saling berpaut, saling kita kata memain peranan masing-masing. Cabang keimanan yang besar ada peranan, ada cara. Cabang keimanan yang kita kata yang sikit-sikit, yang simple-simple, yang kecil-kecil ni ada peranan dan ada kita kata peranan lah, peranannya. Okey. Maka peranan tersebut akan memberi pengaruh yang baik pada cabang-cabang keimanan yang lain. Itu dikatakan saling paut, saling kita kata berkaitan di antara satu sama lain. Sebaliknya, jika kita sebaliknya disebut sini, jika kita melantarkan salah satu cabang keimanan, hal ini pun akan memberi pengaruh yang buruk pada cabang-cabang keimanan yang lain. Sebaliknya, kalau kita melihat satu perkara yang remeh, satu perkara yang baik, tapi kita rasa simple je ni, kita abaikan, kita ambil enteng dan sebagainya, maka dia juga akan berpengaruh dengan cabang-cabang keimanan yang lain. Nanti kita akan tengok, kita akan uraikan apakah yang kita nampak macam simple je, tapi perkara tersebut dia ada dikaitkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Nabi sebut kepada kita cabang yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Ungkapan la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi lah. Dan juga tuntutan la ilaha illallah. Dan dengan kalimah la ilaha illallah itu akan menyebabkan diri kita ini menjadi Islam, diri kita ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
diri kita ini mendapat taqwa Allah Subhanahu wa taala, dan diri kita ini mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Dengan sebab ucapan tersebut ataupun syahadah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Ungkapan yang kita kata begitu simple, begitu mudah untuk kita lafazkan di mulut kita. Cuba tuan-tuan dan sekalian sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak sebut yang ringan, tanpa menggerakkan bibir mulut kita, kita boleh sebut kan? La ilaha illallah. Nampak? Hanya kita kata memain peranan lidah sahaja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, sebutan yang ringan tetapi timbangannya sangat-sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjarannya sangat besar. Kan, dengan kita melafazkan syahadah, melafazkan la ilaha illallah, dan kita melaksanakan tuntutan la ilaha illallah, maka layaknya bagi seseorang itu syurga Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Kan? Dia punya ucapan ringan, tetapi ganjarannya Masya Allah, ganjaran yang besar, ganjaran yang berat. Kita kata balasan yang kita kata sangat-sangat menggembirakan kepada orang-orang yang melafazkan la ilaha illallah dan melaksanakan tuntutan la ilaha illallah. Nampak tuan-tuan? Nampak? Jadi nak katakan di sini bahawa itu cabang yang paling tinggi, yang paling kita kata afdal di antara cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan hurai. Hari ni kita akan hurai pada hari ini insya-Allah. Okey, sebelum kita hurai, kita nak sebut sedikit berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan iman itu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan iman? Kita sebut iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Apakah maksudnya? Apakah maksudnya? Okey, kalau kita melihat kepada definisi, kepada makna kita kata iman itu sendiri. Okey, al-iman disebut di sini dari hadis di atas, kita mampu menyimpulkan bahawa iman harus meliputi perkataan, perbuatan dan juga kita kata amalan. Seperti mana kita kata definisi keimanan itu sendiri. Okay. Iman at-tasdiq bil qalbi. Iman itu adalah membenarkan dengan hati. Kita membenarkan, hati kita membenarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita membenarkan, kita kata perlunya, wajibnya untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil qalbi, kita iqrar dengan lisan kita. Kita iqrar. Wal amalu bil jawarih, dengan anggota badan kita. Anggota badan kita. Jadi sebahagian dalam kitab yang lain dimulakan dengan kita kata bil lisan, tasdiq bil qalbi, wal amalu bil jawarih. Melafazkan, berikhrar dengan lidah, dan hati mengamalkan dengan perbuatan. Itu nak katakan makna iman. Dan ketiga-tiga definisi ini, ketiga-tiga perkara ini dalam, maksud dia ikhrar dengan lisan, kita membenarkan dengan hati, dan melakukan dengan amalan ini mestilah seiring. Kalau dia hanya kita kata sebut di mulut la ilaha illallah, tapi hati dia tidak membenarkan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengamalkan apa-apa tuntutan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka itu belum lagi kita kata mencapai makna keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia kita kata melafazkan dan dia membenarkan dengan hatinya keimanan keesaan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak buat, dia tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, tuntutan Allah Subhanahu wa taala, tak buat, maka juga di situ tidak termasuk dalam makna yang sebenar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
ataupun seorang itu dia melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, bercakap baik, amanah, kita kata jujur, tetapi ia tidak beriman, dia tidak membenarkan dengan hatinya keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk orang-orang yang sempurnanya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Islam, dan bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taqrir bil lisan, tasdiq bil qalbi, wal amal bil jawarih mestilah seiring dalam kehidupan kita. Kita mengatakan di mulut kita sembahyang itu wajib, dan kita membenarkan dengan hati kita betul sembahyang itu wajib. Bila meninggalkan perkara tersebut merupakan dosa besar, kan? Dan masa yang sama kita melaksanakan sembahyang. Itu contoh yang paling simple lah, yang paling senang, kan? Kalau kita kata bercakap benar itu satu perkara yang memang perlu dan memang mesti untuk kita buat, sudah kita menutur benda yang kita kata mesti untuk kita jaga, dan hati kita membenarkan dan kita mengamalkan dengan anggota badan kita daripada kita tidak melakukan perkara-perkara kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang Allah kita murka, maka insya-Allah di situ kita akan mendapat, kita kata, kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, itu boleh kita katakan iman ini dia ada perbuatan, dia ada percakapan, dan dia juga ada amalan. Dia ada, kita kata, percakapan, dia ada, kita kata, melibatkan hati, membenarkan dengan hati kita, dan juga dia melibatkan, kita kata, tindakan dan amalan kita. Itu yang disebutkan sebagai, kita kata, ta'rif kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, kita melihat sedikit pada hari ini perkara yang pertama yang kita sebut, yang Nabi SAW sebut kepada kita ini, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling utama adalah ucapan, ungkapan, tuntutan la ilaha illallah. Kita tengok. Okey, di sini pengarang ini menimbulkan satu persoalan yang besar yang memerlukan kepada banyak jawapan. Yang memerlukan kepada banyak jawapan, ataupun kita boleh kita kata membina jawapan-jawapan daripada satu persoalan ini. Okey. Soalannya adalah, mengapakah kalimah ataupun ucapan la ilaha illallah merupakan cabang yang paling utama? Mengapa? Ataupun bahasa Penang atau bahasa Utara dia kata, disebut pasal apa? Pasal apa kalimah ataupun ucapan la ilaha illallah merupakan cabang yang paling utama? Pasal apa? Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton sekalian, pasal apa agak-agak? Agak-agak pasal apa? Pasal apa Nabi SAW menyebut cabang yang paling tinggi, yang paling afdal adalah ucapan, ungkapan dan tuntutan la ilaha illallah. Pasal apa? Di sini insya-Allah kita akan menjawab soalan-soalan tersebut, soalan sebut dengan beberapa jawapan. Disebut di sini ada 2, 4, 6, 8, 9 jawapan. InsyaAllah kita tengoklah. Kita tengok sama sempat untuk kita sebut semua, kita akan sebut semua insyaAllah dalam kesempatan pada kali ini insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, mengapakah ucapan, ungkapan, tuntutan la ilaha illallah menjadi cabang yang paling utama dalam cabang-cabang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama disebut di sini, kerana ucapan, ungkapan, tuntutan la ilaha illallah merupakan intipati dakwah para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Nampak? Pasal apa? Kenapa? Kerana kalimah
ucapan tuntutan la ilaha illallah ini merupakan, kita kata, agenda dakwah utama para rasul, para nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya rasul, diutusnya nabi, kan? Kenapa? Kerana untuk melakukan dakwah, nak mengajak semua manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, nak mengajak semua manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Ini merupakan agenda utama dakwah para rasul dan para nabi. Jadi nak katakan itu satu benda yang besar, kan? Kita pun hari ini perlu untuk merasai bahawa kerja-kerja yang para rasul, para nabi laksanakan, perlu untuk kita ambil, meletakkan, kita kata, sedikit dalam hidup kita, iaitu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain untuk kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana hari ini kita terdedah dengan pelbagai perkara-perkara syirik, pelbagai perkara-perkara sesat, pelbagai perkara-perkara mungkar, pelbagai perkara-perkara, kita kata, maksiat dan sebagainya. Jadi kita nak kena memesan kepada diri kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, sebenarnya kepada masyarakat, supaya sama-sama insya-Allah kita dapat berada dalam suasana yang baik, suasana yang, kita kata, melakukan satu perkara yang dikategorikan sebagai perkara-perkara yang termasuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu perkara yang penting lah, kan? Jadi dalam poin ini kita nak sebut bahawa kenapakah ucapan dan tuntutan la ilaha illallah ini merupakan cabang yang utama, yang paling afdal, kerana ia merupakan agenda utama para rasul, para nabi yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap, kita kata, umat mereka, untuk mengajak kembali kepada Allah, beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan juga, kita kata, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, itu yang pertama. Besar ni kerana nak bincang panjang. Nak bincangnya agak panjang. Tapi kita sebut poinnya di situ bahawa agenda dakwah para rasul dan juga para nabi. Okay, itu yang pertama. Manakala yang kedua, jawapan yang kedua, kenapakah kalimah la ilaha illallah ini merupakan cabang utama? Yang kedua, kerana la ilaha illallah adalah zikir yang paling afdal, yang paling utama. Satu zikir, satu, kita kata ucapan zikir yang paling afdal, kita kata, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh, kita kata, Imam At-Tirmizi, kita kata, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Seutama ataupun seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sedang pendengar, sedang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita biasa kalau kita duduk di kampung, kan, ataupun biasa dengan masjid, dengan surau dan sebagainya, kita dikaitkan dengan, kita kata, kalau kematian kita akan buat tahlil. Tak apalah isu dan sebagainya itu kemudian kita bincang. Tapi saya nak sebut di sini bahawa dalam, kita kata, membaca tahlil itu disebut afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu zikri, afdal zikir, fa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya ia adalah la ilaha illallah. Nampak? Ini kata Nabi SAW menyebutlah seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Sebab tu kita dalam keadaan biasa, keadaan kalut ke, keadaan sibuk dan sebagainya, jangan kita lepaskan lidah kita, bibir kita ini menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita dalam kereta ketika ini, sambil bawa kereta, kan, sambil bawa kereta, mungkin kita dengar radio Hakim pagi ni, kita dengar, kita kata, satu benda yang berfaedah pada kongsian yang baik pada hari ini, ataupun kita mendengar kuliah
kita kata silsilah kuliah online ini, maka di situ sambil-sambil itu lidah kita boleh ringankan untuk kita menyebut la ilaha illallah. Buatlah nak buat kita kata lagu ke, nasyid ke dan sebagainya boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dan seterusnya. Boleh kita nak buat zikir secara lagu ke, secara sebutan kita kata biasa ke, boleh, tak ada masalah. Tapi kita cuba ringankan lidah kita untuk kita memperbanyakkan sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kerana itu ia merupakan zikir yang paling afdal. Disebut oleh Nabi SAW, seafdal zikir adalah menyebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengiktiraf Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai kita kata Rabb kita yang wajib untuk kita sembah, yang wajib untuk kita tauhidkan, yang wajib untuk kita kata melakukan ibadah kepadanya. Okey, itu yang kedua. Yang pertama tadi kita sebut agenda utama para rasul, para anbiya. Yang kedua merupakan zikir yang paling afdal yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kenapakah kalimah la ilaha illallah merupakan cabang ucapan, kita kata ungkapan, tuntutan yang paling afdal? Adalah la ilaha illallah adalah kebajikan yang paling besar, a'zam, yang paling kita kata yang besar. Di mana Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat At-Tabrani yang bermaksud, jika kamu melakukan keburukan, maka iringilah dengannya kebajikan ataupun kebaikan. Lalu Muaz bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah la ilaha